Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, itu kitab Umdatul Ahkam, yang kitab fiqh sunnah daripada hadis kitab Umdatul Ahkam ni. Dan insya-Allah kita berada pada hadis yang ke-330. Hadis ke-330 dalam Kitabur Radha. Masih lagi dalam bab penyusuan. Hadisnya, wa anha qalat, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi rajulun wa qala ya Aisyah man hadha, qultu akhi min ar-radha'ah, faqala ya Aisyah unzurna man ikhwanukunna fa innama ar-radha'ah min al-maja'ah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahawa Rasulullah menemuinya padahal di sisinya ada seorang lelaki. Lantas Nabi bertanya, wahai Aisyah, siapakah orang ini? Aisyah menjawab, dia adalah saudaraku sepersusuan. Jawab Aisyah, Nabi bersabda, wahai Aisyah, cermatilah terlebih dahulu saudara-saudaramu, kerana persusuan yang sah itu adalah yang boleh mengenyangkan dari rasa lapar. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, Nabi dalam hadis ini, Nabi masuk bila bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi nampak ada seorang lelaki. So Nabi terkejutlah, tak? Biasalah kita bila tengok orang lelaki asing kita akan terkejut, dan Nabi tak tahu siapakah lelaki ni. Maka menyebabkan muka Nabi berubah. Fataghayyara wajhuhu sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa Nabi tak sukakan perkara tersebut. Mana orang asing berada dalam rumah. Makanya tuan-tuan mati Allah, Nabi bertanya. Bila Nabi bertanya, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab. Walau bagaimana sekalipun, Nabi peringatkan Aisyah radhiyallahu anha, penyusuan itu bukan mudah-mudah untuk didakwa. Ini adik-beradik susuan, ini adik-beradik susuan. Tetapi adik-adik susuan itu adalah ketika berlakunya ketika minal maja'ah. Al-maja'ah maksudnya, kalau kita lihat dalam kamus, al-maja'ah ni dia rujuk kepada waktu kecil, bukan waktu dah besar, katakan. Tetapi nanti kita lihat macam Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis ini tuan-tuan macam Allah, ada khilaf di sisi ulama kadar berapa susuan, berapa kali susuan untuk seseorang itu boleh dikategorikan sebagai adik-beradik susuan. Pertama sekali, sebagian ulama menyatakan bahawa cukup susuan itu sama ada sikit atau banyak. Dia tak kira berapa kali. Dia tak ada kiraan minimum dan maksimum. Kecil sikit ke banyak ke, sekali menyusu je dah dikira adik-beradik susuan. Ini pandangan sebahagian daripada ulama salaf dan juga khalaf. Antaranya diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata dari sebahagian daripada tabi'in, antaranya Sa'id bin Musayyib, Hasan al-Basri, Zuhri, Qatadah, Imam al-Auza'i dan juga Imam al-Thawri. Dan ini adalah mazhab Imam Malik dan juga mazhab Imam Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala.
Dan hujjah mereka ialah bahawa Allah Subhanahu wa taala meletakkan perkataan radha'ah dalam Al-Quran. Dan dia umumkan dalam Al-Quran, tak ada sebut berapa kali susuan, umum. Susuan saja. Bila susuan saja, sikit ataupun banyak termasuklah. Termasuk. Dia tak kira berapa kali. As long as sikit berlaku tak susuan, berlaku. Banyak pun berlaku juga susuan. Jadi pandangan ni tidak mengambil kira jumlah, sikit ke banyak ke, berapa kali ke, sekali ke, 2 kali ke, maka itu dah menyebabkan haramnya nikah dengan anak susuan itu. Ada. Okey, itu pandangan utama. Pandangan yang kedua ialah menyatakan bahawa tidak berlaku pengharaman itu kecuali dengan 3 kali penyusuan. Illa min biaqall la yathbut at-tahrim biaqall min 3 radha'at. Tidak sabit pengharaman itu kecuali dengan 3 kali penyusuan. Pandangan ini adalah pandangan Abu Thawr radhiyallahu anhu, pandangan rahimahullah taala Abu Thawr dan Ibn Munzir dan juga Imam Daud Az-Zahiri rahimahullahu taala. Ini pendapat sebagian ulama. Hujjah mereka hadis riwayat Muslim yang sabit daripada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, la yahrum al-massah atau wala massatani. Maknanya tidak menjadi haram radha'ah tadi hanya sekadar satu kali susuan ataupun 2 kali susuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan pandangan yang ketiga pula ialah pandangan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dan daripada tabi'in pandangan Atha, Taus, dan juga ini adalah mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad dan juga Imam Ibn Hazm. Mereka ni, pandangan yang ketiga ini ialah menyatakan bahawa pengharaman itu berlaku dengan 5 kali susuan. 5 kali susuan. Dan pandangan ini berdasarkan hadis riwayat Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana fima anzala min al-Qur'ani 10 radha'at ma'lumat yahrumna thumma nusikhna bi 5 ma'lumat fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fiha fima yaqra atau fima yaqra min al-Qur'an, fima yuqra min al-Qur'an. Mula-mula Al-Quran turun menyatakan bahawa pengharaman itu berlaku dengan 10 kali susuan. 10 kali susuan. Maka menyebabkan anak yang disusu tadi haram nikah dengannya. Kemudian dinasahkan. Dengan 5 kali susuan. Maka Nabi pun wafat, dan itulah yang sabit. Itulah yang kekal. Sehingga Rasulullah wafat. So itu juga dalam riwayat Sahih Muslim. Dalam riwayat Sahih Muslim yang lain satu menyatakan kisah Sahlah ni adalah isteri kepada Abi Huzaifah radhiyallahu anhu. Bila dia berkata, inna kunna nara saliman walada, kami menganggap bahawa Salim itu sebagai anak. Kana ya'wi ma'i, dia tidur sama dengan saya, sama dengan Huzaifah, sama dengan Abi Huzaifah dalam satu rumah. Dia nampak aku. Wa qad anzalallahu fihi ma qad alimat fa kaifa tara. Maka Allah telah turunkan satu ayat yang ialah berkaitan dengan radha'ah ni, berkaitan dengan susuan. Tapi dia nak tanya, budak ni tadi Salim ni dah duduk lama dengan dia daripada kecil. Daripada kecil. Fa kaifa tara fihi. Maka Nabi dia bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana apa pandangan kamu ya Rasulullah? Cumanya tidak berlaku daripada kecil sampai besar anaknya Salim ni tidak berlaku penyusuan. Cuma inilah anak angkat daripada kecil dia bela, mungkin dia tak bagi susu ibu, mungkin bagi susu lain ke, katakan. Faqala sallallahu alaihi wasallam,
Maka Nabi SAW pun beritahu dia, ardi'i, maknanya bagilah, susukan dia, ardi'ihi, fa'arda'athu 5 rada'at. Lalu dia pun menyusukan Salim tadi sebanyak 5 kali susuan. Wa kana min banzilati waladiha min ar-rada'ah. Maka bertukarlah Salim tadi menjadi anak susuan. Jadi isu kat sini memang Allah umur. Nanti kejap lagi kita terangkan berkaitan dengan umur. Baik. Pandangan ada 3 pandangan di sini. Pandangan yang paling kuat ialah pandangan yang ketiga, iaitu 5 rada'at, 5 kali susuan. Itu mazhab ilaihi Syafi'i. Pandangan mazhab Syafi'i, Imam Ahmad dan Ibn Mas'ud tadi, seperti mana yang saya sebutkan tadi. Baik. Jawapan kepada pandangan yang pertama, kita kata apa yang dilihat oleh pandangan pertama hanya kupasan, hanya kita kata dipanggil dalam istilah fiqh disebut ayat Al-Quran memanglah tidak menyebut pengharaman itu berlaku berapa kali, tetapi nas hadis telah menjelaskan. Bila dah ada nas hadis yang menjelaskan, maka tidaklah kita kata boleh memahami nas Al-Quran itu secara umum, mestilah ada khususnya. Maka dikhususkan dengan nas hadis Nabi SAW, hadis yang 5 kali tadi, 5 kali susuan. Adapun pandangan yang kedua, yang berdasarkan hadis la yahrum massa'u massatani wala massatani, hadis yang menyatakan bahawa tidaklah menjadi haram sekali susuan, 2 kali susuan. Tidaklah kata maksud hadis itu mesti 3 kali susuan, sedangkan hadis satu lagi telah menjelaskan dengan lebih khusus yang dimaksudkan ialah 5 kali susuan. So hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang sebut tidak berlaku pengharaman itu sekali ataupun 2 kali, itu tidak menjelaskan mesti kena 3 kali susuan. Dia umum, masih lagi dalam bentuk umum. Maka dikhususkan dengan hadis yang ketiga yang menyebut bahawa 5 kali susuan. Sebab itu para ulama menjelaskan bahawa pandangan yang kuat ialah pandangan yang ketiga. Kerana sabit dalam Sahih Muslim dan juga nama Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi hadis yang saya bacakan tadi juga termasuk dalam Sahih Muslim. Baik, kemudian tuan-tuan nama Allah Subhanahu Wa Taala, perbahasan yang saya nak sebutkan tadi pula yang kedua ialah berkaitan dengan umur. Bila tempoh umur penyusuan itu berlaku? Sebagian ulama, pandangan pertama menyatakan bahawa susuan itu tidak berlaku ataupun susuan yang muktabar ialah apabila ia berlaku dalam tempoh 2 tahun. Mana umur kanak-kanak tadi umurnya 2 tahun. Pandangan yang kedua ialah pandangan berpandangan bahawa berlaku pada umur yang kecil, pada umur as long as dia masih lagi budak. Dan tidak disebutkan berapa tempoh zaman, as long as kanak-kanak ataupun budak. Katakan kalau budak kita katakan boleh merujuk kepada sebelum baligh, sebelum baligh. Yang pandangan yang ketiga, berlakunya susuan itu dan pengharaman itu berlaku juga selepas susuan walaupun dah baligh ataupun dah jadi orang tua atau syekh. Ni kata pandangan yang ketiga ni, anna radha'a yuharrim walau kana lil kabir al baligh atau syekh. Ya katakan bahawa penyusuan itu mengharamkan walaupun yang disusukan tadi adalah kanak yang telah baligh ataupun orang dah berumur. Baik, orang berumur pun boleh jadi anak susuan. Wallahu a'lam. Yang keempat, anna ar-radha'a la yakun muharraman illa ma kana fi as-sighar illa idza da'at al-hajah ila ar-radha' al-kabir.
Pandangan yang keempat, dia kata susuan tidak berlaku atau tidak menjadi tidak mengharamkan anak susuan tadi kecuali ketika kecil, maknanya sebelum balik, kecuali ada perkara-perkara keperluan yang merujuk ada keperluan lah, ada keperluan untuk menyusukan orang yang besar, ya kan. Wallahu a'lam. Ini pandangan yang keempat. So ada satu pandangan mazhab Syafi'i. Pandangan mazhab Syafi'i ialah pandangan yang pertama, bukan setakat mazhab Syafi'i, dia adalah pandangan Imam Syafi'i, pandangan Imam Ahmad, pandangan kepada dua orang sahabat Imam Abi Hanifah, Imam Muhammad dengan Imam Abu Yusuf, iaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Dan juga pandangan yang ini disahihkan daripada riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Hurairah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan juga diriwayatkan daripada tabi'in Imam Sya'bi, qaul Sufyan juga Ishaq bin Rahawi dan Ibnu Munzir rahimallahu taala. Ini pandangan yang setakat ni yang paling kuat lah, nyatakan ini paling kuat. Itu pandangan yang pertama. Kenapa? Sebab pertama, susuan itu tidak berlaku penyusuan itu kecuali pada 2 tahun umur kanak-kanak. Penyusuan itu yang komplit lah, ya, berdasarkan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Orang perempuan ataupun ibu-ibu yang melahirkan anak tadi menyusukan anak-anaknya penyusuan yang komplit ialah 2 tahun. 2 tahun. Itu yang orang yang nak komplitkan dia punya susuan lah. So bukan tak boleh awal 6 bulan tak boleh ke Ustaz? Boleh katakan. Tapi kalau penyusuan yang komplitnya ialah selama 2 tahun. Haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Ada. Itu makna tempoh 2 tahun itu penyusuan. Kalau berlakunya penyusuan tadi dalam tempoh 2 tahun, barulah dia boleh dijadikan anak susuan. Kalau tidak, tidak. Dan dikuatkan dengan hadis Nabi SAW, hadis yang kita bacakan awal tadi, innamar radha'ah minal maja'ah, iaitu susuan itu berlaku ketika kecil. Yang kecil ini dikhususkan dengan ayat Al-Quran tadi. Proses penyusuan hanya berlaku pada 2 tahun awal, tidak berlaku selepas itu. Adapun hadis yang disebut tadi, hadis Sahih Muslim berkaitan dengan Salim, anak dia yang Nabi suruh perintahkan susu tu, itu adalah satu kes yang kita kata khusus, yang makna khusus untuk sahlah dengan suaminya, iaitu Abu Huzaifah radhiyallahu anhu, dan tidak berlaku pada orang lain. Seolah hukum itu terkhusus kepada sahlah dengan Abu Huzaifah radhiyallahu anhum jami'an, wallahu ta'ala alam. Itu pandangan yang inilah yang dijawab oleh pandangan yang pertama, wallahu alam. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, pandangan yang kedua tu adalah pandangan sebahagian daripada pandangan yang kedua, iaitu kecil, tidak ada had umurnya. Tapi bila kata kecil ni, normally biasanya sebelum balik lah. Pandangan ni pandangan siapa? Pandangan ni adalah pandangan isteri Nabi SAW, kecuali Aisyah, Ummu Salamahnya dan yang lain lah, nyatakan. Dan juga daripada kalangan sahabat, ia adalah pandangan diriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada tabi'in Ibnu Musayyib, dan pandangan ini dipilih oleh Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dan dia berhujah kepada dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, iaitu hadis yang kita bacakan tadi, innamar radha'ah minal maja'ah, sesungguhnya susuan itu daripada maja'ah, iaitu kecil.
kataan maja'ah ini dia kita kata mempunyai tafsiran yang berbeza-beza. Pandangan yang pertama melihat maja'ah itu kecil tetapi dikhususkan dalam tempoh 2 tahun. Tapi pandangan pandangan yang kedua kecil, dia mengumumkan pula yang haulaini tadi, yang 2 tahun. Wallahu a'lam. Di situ ada kita kata kekuatan sikit daripada segi berhujjah dalam masalah fiqh, sebab dia gunakan maksud maja'ah tu sendiri dalam tafsirannya. Sebab tu ini berlaku dalam masalah khilafiyah yang Allah Subhanahu wa taala masih lagi kuat, masih lagi berlaku. Masih ada pandangan. Baik. Pandangan yang ketiga ialah pandangan yang diriwayatkan daripada sebagian salaf dan juga sebagian khalaf. Antaranya pandangan Aisyah radhiyallahu anha. Dia juga pandangan yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, Urwah, Atha. Begitu juga pandangan Laits bin Sa'd, pandangan Imam Daud, juga pandangan Ibn Hazm. Wallahu a'lam. So kita kata di sini Nabi adalah setiapnya adalah hujah. Pandangan yang ketiga ni dia berhujah dengan pandangan hadis Sahlah binti Suhail tadi, berkaitan dengan kisah Salim tadi. Sebab Salim ni dalam satu riwayat yang lagi satu dia katakan qad balagha ma yablughur rijal. Dia telah sampai dah balik dah kira dah bukan kanak-kanak dah, mana lepas balik. So pandangan yang ketiga penyusuan itu mengharamkan kanak-kanak tadi, sama ada dia masih lagi kecil ke, dah besar ke, atau dia jadi orang tua ke, masih lagi boleh berlaku pengharaman. Jadi itu pandangan Aisyah, pandangan sebahagian daripada umat salaf dan khalaf, antaranya Aisyah, Ali bin Abi Talib, Urwah, Atha dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ini tentang rahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pandangan yang ada. Wallahu a'lam bissawab. So pandangan yang kata yang kuatnya ialah pandangan yang saya sebutkan tadi, ialah pandangan yang pertama. Pandangan yang pertama. Baik. Bila kita berdepan dengan khilaf, rahmati Allah, berkhilaf ini, misal katalah kita berdepan dengan masalah khilaf. Jadi kita tahu, oh ni tak apa, ni ada khilaf ulama. Kadang-kadang kita dengar fatwa kat mahkamah, misal kata dia menggunakan fatwa gini, ada fatwa kata boleh, dia kata fatwa tak boleh. Kita jangan pelik lah, sebab benda tu ada khilaf di sisi ulama. Sebab kadang-kadang mahkamah dia tak semestinya dia akan gunakan mazhab Syafi'i, dia tidak terikat dengan mazhab menyatakan, tapi dia boleh nak gunakan mana-mana pandangan. Kes yang baru-baru ni yang viral contohnya yang menikahkan anaknya walaupun umrahnya tidak sah, menyatakan dia tahu selepas 8 tahun jadi rupanya umrahnya yang dia pernah buat tu tak sah, dan benda tu tuan-tuan mati Allah. Pertama sekali, orang yang buat konten ni dalam TikTok ni, benda-benda yang boleh menimbulkan fitnah tu tak payahlah dia disebarkan dalam TikTok apa semua. Yelah, bagus dia nak kongsi, tetapi perkara-perkara berkaitan dengan sah tak sah, cerai ke fasah ke, tuan-tuan, benda tu cukup rujuk dekat mahkamah, that's it, cukup dah. Tak perlu disebarkan dekat dalam laman-laman sosial dan sebagainya. Talak ke fasah ke, benda-benda macam tu tak perlu katakan, sebab kita dia benda tu ada khilaf lagi di sisi ulama. Ada khilaf lagi di sisi ulama, dan paling mudah benda tu rujuk je ke mahkamah. Sekarang ni pakak-pakak belah kerusi. Aku buat umrah dulu, ada apa sebagai mak ayah kan, bapak yang menikahkan, katakan duk semua dah fikir pasal pergi buat umrah, ada tak sentuh Kaabah ke tak sentuh Kaabah masa tawaf, katakan masa tawaf umrah tu ada. Mula fikir, kata orang Melayu ni jangan, dia kata dia sangat sensitif, dia katakan dia sangat sensitif.
bab-bab tu. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya benda tu tak perlu pun dia nak sebarkan. Cukup untuk orang, kalau berlaku pada dirinya sendiri, dia rujuk ke mahkamah, settle di mahkamah. Kalau mahkamah kata begini-gini, dia ikutlah, follow. Dia follow saja, katakan. Sebab tu kes berkaitan dengan talak ataupun fasah tidak boleh ditanya dalam majlis-majlis umum, dan juga tidak boleh ditanya kepada ustaz-ustaz. Ustaz, jatuh tak ustaz talaknya? Apa hukum isteri jatuhkan, suami telah jatuhkan saya macam ni jatuh tak ustaz? Tak boleh tanya ke ustaz-ustaz pakai WhatsApp ataupun sebab dengannya. Dan ustaz-ustaz kena ambil cakna, dia tak boleh keluarkan jatuh atau tak jatuh. Dia tak boleh keluarkan. Sebab apa? Sebab nak mengelak. Sebab tu mahkamah di Malaysia ni dia katakan yang boleh menjatuhkan jatuh talak ataupun tidak hanyalah di mahkamah. Di mahkamah. So apa yang kita boleh nasihat sebagai ustaz atau guru atau sebab tu dengannya, ialah suruh orang yang bertanya tadi merujuk direct terus pergi ke mahkamah. Pejabat agama akan settle. Nanti kalau kita kata sah jatuh, dia pergi ke mahkamah tak jatuh, kan? Ataupun ustaz kata tak jatuh, mahkamah kata jatuh, bukankah akan jadi fitnah, kan? Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sebab tu apa yang saya belajar dulu dengan syekh dia kata, walaupun memanglah kita kata orang alim ini ada ilmu, dia boleh keluarkan fatwa dan sebagainya, tapi dalam bab ni talak ke atau fasah ke, silalah rujuk ke pejabat agama untuk menentukan didetailkan ataupun untuk dijatuhkan, sama ada jatuh ataupun tidak. Wallahu a'lam. Tak boleh sama sekali. Sebab kes kita kata benda tu perlu didetailkan. Kan suami kata lain, isteri kata lain, kan jadi masalah. Suami kata tak ada, saya tak ada ni. Isteri kata ada. Benda tu nak dilihat daripada dua-dua aspek, katakan. Ada banyak perkara. Jadi benda-benda itu dalam kes-kes begini macam ni, berlaku kesusuan, tidak berlaku kesusuan, nama Allah Subhanahu wa taala, maka kena rujuk mahkamah. Dia kena rujuk mahkamah. Sebab tu bila dekat yang kes dekat Johor dulu tu berkaitan dengan kes di Johor, bila mahkamah telah menentukan dia berkahwin dengan adik-beradik susuan, mesti difasahkan. Mahkamah dah tentukan fasah, pergi cari balik pasangan ni, rupanya dia lagi tak nak. Dah anak dah 3 dah tuan. Anak 2 dah 3. Tapi bila sabit adik-beradik susuan, pasangan ni tak nak bercerai, katakan. Tapi dia akhirnya jumpa, difasahkanlah. Walaupun pada awalnya lari, katakan. Sebab dah kes ini hanya boleh dijatuhkan di mahkamah yang boleh ambil action dalam kes-kes macam ni. Baik, wallahu a'lam. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala hadis berikutnya, an Uqbah bin Haris annahu tazawwaja Ummu Yahya bint Abi Ihab, faja'at amatun sauda faqalat qad arda'tukuma, fadhakartu dhalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam فقال فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. Daripada Uqbah bin Haris, dia telah berkahwin dengan Ummu Yahya. Uqbah ni dia telah berkahwin dengan Ummu Yahya binti Abi Ihab. Tiba-tiba datang amatun sauda, telah datang kepadanya seorang yang hamba kulit hitam, tapi dia mengaku telah menyusukan kedua-duanya. Telah menyusukan Uqbah dan juga telah menyusukan Ummu Yahya.
dua-dua dia dah susukan. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqbah pun lantas menceritakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala dzalika lin-nabi, qala Uqbah lantas bercerita kepada Nabi. Uqbah menuturkan bahawa Nabi justru berpaling daripadanya. Nabi berpaling daripadanya, maknanya menunjukkan kita kata tak setujulah, katakan. Faqala fatanahaitu. Uqbah menuturkan bahawa dirinya lantas bergeser dan menjelaskan hal itu lagi kepada baginda. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, lantas bagaimana lagi budak itu ataupun hamba itu telah menyatakan bahawa dirinya telah menyusui kalian berdua. Beliau lantas melarangnya menikahi Ummu Yahya. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, maknanya pernikahannya batal lah. Sebab dia telah berkahwin dengan adik-beradik susuan. Apabila jelas kita kata jelas telah ada mendakwa, dia seorang mendakwa, dia menyusukan kedua-duanya, makanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ada saksi, dah walaupun dah berlaku perkahwinan tersebut, mesti difasahkan. Mesti difasahkan. Sebab tu saya sebutkan bila dilihat dalam pandangan yang lebih luas kita kat sini, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ada setengahnya sebagian, kalau dekat dalam setengah kitab fiqh macam saya sebutkan sebelum ni, kalau kita tahu dekat ada adik-beradik susuan kita di Johor tapi tak tahu kat mana, sebab tu saya kata, selagi ada kalau kita berkawan ataupun seorang lelaki itu berkawan saja dengan orang Johor, dia kena putuskan terus. Sebab apa? Sebab kekhawatiran. Kekhawatiran berlakunya maknanya dia chances untuk anak perempuan tadi adalah adik-beradik susuan ataupun lelaki tadi adik-beradik susuan tu, walaupun nilai persennya kecil dalam hati Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap ada dia punya kebarangkalian. Jadi nak kena cari orang lain lah. Cari orang negeri lain, pergi Perak ke Kedah ke yang tidak ada ini langsung, gitu kan. Wallahu a'lam. Jadi benda ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala cuma nak mengelakkanlah kalau benda tu berlaku kita kata berkaitan dengan perkahwinan dengan adik-beradik susuan itu. Orang-orang tua-tua dulu lagilah, dulu-dululah jiran-jiran mati Allah Subhanahu wa taala ialah yang rapat-rapat kan dengan mak kita dan sebagainya. Jadi kat situlah kita kena hati-hati. Ya wallahu a'lam. Baik. Kemudian membaca Allah Subhanahu wa taala daripada hadis ini kita dapati bahawa mana radha'ah tadi menyebabkan pengharaman lah, pengharaman, sebab dia dianggap sebagai hukumnya sama macam adik-beradik, maka tak boleh nikah. Dan bila berlaku infasakha nikahuhuma, maka terfasahlah nikahnya, katakan terbatallah nikahnya. Wallahu a'lam. So di sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala disebut juga kes ini kalau telah berlaku hubungan suami isteri, dah ada anak, kita katakan, maka bagaimana? Dia diistilahkan sebagai watu syubhah, hubungan yang syubhah, maka tidak mewajibkan apa-apa, tidak ada had ke, tidak ada hukuman hudud ke apa, tak ada. Dia hanya dipanggil istilahnya watu syubhah, hubungan yang hubungan syubhah, yang syubhah lah, tak ada apa-apalah, katakan, tidak ada apa-apa. Cuma anaknya tadi kita kata dia adalah dia punya mungkin tanggungan nafkah yang dia kena beri dan sebagainya, katakan. Istilah bin ke, nanti adalah perbincangan di sisi ulama macam mana anak ni nak dibinkan ke, diwalikan macam mana, itu semuanya dalam hati Allah Subhanahu wa taala ada dibahaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Baik,
Di sini berkaitan dengan persaksian. Kalau kita lihat dalam hadis ini, yang bersaksi seorang saja, iaitu Ammatus Sauda tadi, seorang hamba perempuan. Maka ada khilaf di sisi ulama, adakah cukup seorang perempuan untuk menjadi saksi? Ikhtalafa ulama, ada perbezaan pandangan di sisi ulama dalam bab persaksian penyusuan ini. Sebagian ulama kata, pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tak boleh tidak, mesti kena 4 orang perempuan. 4 orang perempuan, kerana pada asalnya 2 lelaki, tapi kalau tak ada 2 lelaki, kena cari 4 orang perempuan. Ini pandangan mazhab Syafi'i. Pandangan mazhab Malik dalam kes ini kata tidak boleh persaksian itu kecuali kena 2 orang perempuan. 2 orang perempuan, dan ataupun seorang lelaki cukup dah. Pandangan mazhab Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala, dia tak boleh terima 2 orang lelaki, dia kena terima 2 lelaki, seorang lelaki dan 2 perempuan. Dia punya syarat ni. So mazhab Syafi'i imam 4 perempuan ataupun 2 orang lelaki. Mazhab Imam Malik dan dia perlukan 2 orang perempuan, 2 orang perempuan dan ataupun seorang lelaki lah katakan. Mazhab Imam Abi Hanifah dia kata mazhab Imam Malik annahu la yaqbal illa syahadati imra'atain li'anna ar-rijal akmal syahadah wa ma'a dhalik la yaqbal syahadah illa rajulani. Mazhab mazhab Imam Malik juga, mazhab Imam Malik dia terima 2 orang perempuan dan 2 orang lelaki. 2 orang perempuan dan 2 orang lelaki. Mazhab Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala berpegang bahawa cukup seorang lelaki 2 orang perempuan. Dia kena syaratnya 2 orang lelaki, seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Imam Malik mesti 2 lelaki 2 perempuan. Mazhab Syafi'i 4 orang perempuan atau 2 orang lelaki katakan. Dan semuanya berkisar berdasarkan ayat Al-Quran yang di dalam surah Al-Baqarah, wastashhidu syahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan. Maka wastashhidu syahidaini, carilah saksi 2 orang lelaki di kalangan kamu. Kalau tak ada 2 orang lelaki, maka cukup seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Jadi pandangan tadi berkisar pada ayat ini dan dia punya keterangannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, hadis yang ketiga, an Barra' bin Azib radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ni min Makkah fatabi'athum ibnatu Hamzah tunadi am. Daripada Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, bahawa hadis ini panjang, saya bacakan terjemahan saja. Menuturkan bahawa Rasulullah SAW pernah keluar daripada Mekah. Beliau lalu disusul oleh puteri Hamzah dengan memanggilnya wahai pakcik. Ali lantas mengambil puteri Hamzah tersebut dan memegang tangannya. Dia berkata kepada Fatimah, ambillah puteri pamanmu ini. Fatimah lantas membawanya. Ali, Zaid dan Ja'far berdebat tentang puteri Hamzah tersebut. Ali berkata, aku lebih berhak padanya kerana dia adalah puteri pamanku, dia puteri pakcikku, dia adalah puteri pakcikku, dan makcik dari jalur ibunya adalah istriku, sergah Ja'far pula. Zaid berkata dia adalah puteri dari saudaraku. Nabi SAW lantas menetapkan bahawa puteri Hamzah tersebut menjadi hak makcik dan makciknya dari jalur ibunya. Nabi SAW bersabda, al-khalah, iaitu makcik daripada jalur ibunya, itu sama kedudukannya seperti ibu. Al-khalah bimanzilatil Beliau lantas bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, engkau adalah bahagianku dan aku adalah bahagian darimu. Beliau bersabda pada Ja'far, engkau adalah orang yang memiliki pewarakan dan akhlak yang mirip denganku.
beliau bersabda kepada Zaid, engkau adalah saudara kami dan juga bekas hamba kami. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ialah kita kata dia kisahnya panjang tuan-tuan mati Allah. Macam mana Nabi pergi ke Mekah ni adalah Nabi buat umrah qada pada tahun yang ke-7. Nabi pergi ke Mekah lah, tapi anak perempuan kepada Hamzah, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ni pakcik Nabi SAW. Dia adalah pakcik Nabi SAW. Fatanawalaha ibni ammiha Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu fa akhadha bi yadin. Adalah cerita-cerita tadi tuan-tuan yang seperti mana yang saya sebutkan. Baik. Di sini nama Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga ini disebut lebih fokus kepada hak penjagaan. Dipanggil hak penjagaan, hadanah. Hadanah dalam istilah kita kata sini disebut thubutu hadanah li haqqis sighar wal ma'tuh li hifzihi wa siyanatihi wal qiyam wa hiya min rahmatillahi ta'ala bi khulqihi. Sabitnya hadanah ini ataupun dipanggil hadanah ni, penjagaan ini, penjagaan ketika kecil ni memang ketika dah masih lagi umurnya kanak-kanak lah, umurnya kanak-kanak, bukan umur dah besar, nyatakan umur kanak-kanak. Jadi maka di sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW telah menentukan siapa yang perlu menjaga anak perempuan yang kecil ni, iaitu merujuk kepada kat sini Nabi telah meletakkan hak hadanah kepada Ali dan juga kullan min Ali wa Ja'far fi idda'i hadanah ibni ammi wa lam yunkir alaihima, merujuk kepada Ali dan Ja'far radhiyallahu anhum, kerana hubungan dia lah, kerana hubungan. Wallahu a'lam. Dan Nabi sebut kat sini juga, dia kata bab hadanah, dalam bab hadanah ni disebut anna umma muqaddamah fil hadanah ala kulli ahad. Walaupun hak penjagaan tadi boleh diberikan kepada Ali bin Abi Talib dan juga Ja'far, orang yang lebih layak adalah merujuk kepada seorang perempuan sebab dia masih lagi kecil. Orang yang masih lagi kanak-kanak yang masih lagi kecil, maka Nabi disebut kat sini annal muqaddamatun fil hadanah ala kulli ahad. Seorang ibu lebih berhak. Kalau macam kata kita suami isteri bercerai, menyatakan siapa yang lebih berhak untuk menjaga kanak-kanak tadi. So yang lebih berhak menjaga kanak-kanak yang belum balik tadi ialah ibu berbanding dengan bapa. Berarti dia panggil hak hadanah. Maka Nabi kata annal umma muqaddamatun fil hadanah ala kulli ahad. Walau bagaimana sekalipun memang Ali dengan Ja'far tadi ada hak, dia sebagai pakciknya ataupun sebagai sepupu ke apa sebagainya, pakcik lah menyatakan. Makanya tuan-tuan mati Allah, walaupun begitu kedudukannya, tetapi Nabi telah meletakkan seorang ibu lebih berhak untuk menjaganya berbanding dengan orang-orang lain, berbanding dengan Ali, berbanding dengan Ja'far, berbanding dengan Zaid tadi, maka ibunya lebih layak. Fa innahu lam yu'tiha al-khala fi hadhihi illa li'annaha bi manzilati maka dia carilah segala sebelah ibu, sebelah ibu. Wallahu a'lam. Carilah dia carikan sebelah khalah. Kalau khalah itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu ni kita ada dua makcik, sama ada makcik sebelah ibu ataupun makcik sebelah bapa. Kalau makcik sebelah bapa dia panggil ammah. Kalau makcik sebelah ibu dia panggil khalah. Itu istilah dalam bahasa Arab. Maka di kat sini Nabi menyerahkan konsepnya, kita katakan hadanah itu kepada khalah, iaitu makcik sebelah ibu. Maka mereka yang lebih berhak. Wallahu a'lam.
Ini disebabkan apa berlaku begini, bila berlaku macam Allah begini ialah sebab mungkin sama ada isterinya tak ada ataupun suami. Kita tahu Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika dalam perang Uhud, mengatakan, dan menyebabkan apa ni kita kata adalah anak-anak kecilnya ada, dan siapa yang berhak untuk menjaganya dan sebagainya, yang katakan itu diputuskan dalam hadis ini sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Baik. Jadi kalau kita lihat dekat sini, sebelah ibunya itu lebih berhak. Kalau tak ada ibu, maknanya kalau ibunya dah tak ada dah, maka orang maknanya adik-beradik yang kita kata yang sebelah ibu lah, sebelah ibu yang lebih berhak. Wallahu alam. Sebab itu di sini disebutkan dalam perbahasan ini, wa bihadza yahsulu tawfiq baina qada'in nabiy sallallahu alaihi wasallam bil hadanah li Ja'far wa baina qawli sallallahu alaihi wasallam lil mar'ah al mutallaqah hina naza'aha mutallaqaha fi ibnihima anta ahaqqu bihi ma lam tunkahi, rawahu Ahmad. Jadi kita kata kalau misal kata apa ni, hadis ni kita jelaslah menjelaskan pada kita bahawa anak susuan penjagaan itu mestilah kembali kepada sebelah isteri ataupun sebelah ibu. Wallahu a'lam. Dan dalam kes ini diberikan kepada siapa? Dalam hati Allah diberikan kepada sebelah Ja'far bin Abi Talib, diberikan kepada Ja'far. Dia tak diberikan kepada Ali bin Abi Talib. Sebab Ja'far ini adalah lebih kepada khalah dia, ataupun lebih pada sebelah makcik, sebelah ibu, kan. Wallahu a'lam. Adalah perbahasan lanjut berkaitan dengan ini. Secara umumnya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut hadanah, maka dia adalah siapa yang lebih berhak hadanah lebih berhak ialah kepada sebelah ibu, anak sebelah ibu. Kecuali kalau kes-kes tertentu. Kes-kes tertentu ni macam mana? Jika isteri berkahwin dengan orang lain, kalau isterinya telah berkahwin dengan orang lain, maka di situ ada proses-proses yang lain. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata anta ahaqqu bi ma lam anti dekat sini dalam macam Allah Subhanahu wa taala, kisah seorang perempuan yang bercerai, kemudian apa ni suaminya tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala hina naza'aha mutalliquha, makna suaminya meminta hak anak tadi. Jadi Nabi kita kata anti ahaqqu bihi ma lam anti ahaqqu bihi ma lam tunkihi. Ada maknanya perempuan isterinya tadi lebih berhak selagi mana dia tidak berkahwin dengan orang lain. Kalau dia berkahwin dengan orang lain, dia dah berkahwin dengan orang lain, maka suaminya tadi boleh apa ni menuntut, suaminya boleh menuntut hak hadanah tadi. Ataupun jika kalau kita kat mahkamah kat Malaysia, kalau si isteri tadi tidak apa ni tidak ada masalah mental ke masalah sakit ke atau sewaktu dengannya, maka boleh berpindah kepada suami. Itu diputuskan dekat mahkamah, wallahu a'lam bissawab. Jadi perbahasan hadanah itu dibincang di akhir berkaitan dengan bab apa ni, bab radha'ah, wallahu a'lam. Okey, itu dia tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala perbincangan kita pada pagi ini berkaitan dengan 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah lepas ni kita masuk bab yang baru, iaitu Kitabul Qisas, berkaitan dengan hukuman jenayah pula, iaitu hudud. Kita kata berkaitan dengan jenayah qisas, kata jenayah hudud dan sewaktu dengannya, wallahu alam. Dan kita masih lagi ada lebih kurang dalam sempat kita terhabiskan ini dalam lebih kurang dalam 80 hadis lagi untuk kita khatamkan kitab ni, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan tanya kalau ada? Tak ada. So kalau tak ada, tuan-tuan macam Allah, setakat tu saja yang sempat saya kongsikan. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.